Salam sejahtera semua. Apa khabar semua? Semoga sihat dan ceria. Hari ini kita nak sambung untuk subtopik poligon. Yang lepas kita dah masuk sisi ataupun segi 3, 4. Segi 3. Hari ini kita nak masuk sisi 4. Yang lepas kita dah masuk segi 3. Hari ini kita nak masuk sisi 4. Bagi topik poligon. Baik, hari ini kuis cikgu akan buat di akhir kelas ya. Cikgu akan bagi pautan kuis selepas kelas ni. Kita akan buat kuis dalam masa 30 minit selepas kelas ni. Kita buat kuis untuk topik minggu lepas, iaitu segi 3 dan poligon selepas kelas. Boleh-boleh? Baik, sisi 4. Apa maksud sisi 4? Sisi 4. Sisi ni maksudnya tepi bagi satu bentuk segi 4 kan. Seperti meja. Meja tu selalu ni kita akan duduk di tepi sisi meja kan. Di tepi bingkai meja dalam perkataan kita. Bingkai. Ataupun sudut yang paling akhir untuk meja tu kan. Bingkai, sisi. Okay, 4 maksudnya bilangan sisinya 4. Jadi jika awak lihat bentuk macam ni, ni adalah sisi 4. Sisi 4 mempunyai panjang yang tidak sama. Okey, jadi sisi 4 ni ialah poligon dengan 4 sisi 1, 2, 3, 4. Sisi kan? 1, 2, 3, 4. Maka hasil tambah A tambah B tambah D tambah C, berapa jumlah sudutnya kalau segi 4 atau sisi 4? Sisi 4 ni umum lah. Jadi dalam sisi 4 ada segi 4. Jadi segi 4 ni berapakah jumlah sudutnya kalau kita tambah A tambah B tambah D tambah C, ataupun A tambah B tambah C tambah D. Sebelum ini minggu lepas kita dah belajar segi 3 mempunyai hasil tambah sudut pendalaman hasil tambah sudut pendalamannya ada berapa? Untuk segi 3 yang kita belajar 180. Jadi hasil tambah sudut pendalaman ni panggil sudut pendalaman sebab dia di dalam sisi 4. Di dalam sisi 4.
Okey, jika segi 3 jumlah hasil sudut pendalaman ni kalau kita tambah, hasil tambah, kita akan dapat 180. Maka sisi 4 kalau kita tambah sudut pendalamannya semua, berapakah jumlah sudut dia? Siapa ingat lagi? Siapa ingat lagi? Boleh respon. Ya, Hafiz dah ada Hafiz dah ada Nuriman dah ada semua. Amran dah ada Berapa? 360 darjah. So, A tambah B tambah C tambah D, kita akan dapat 360 darjah. Ratus 60 darjah. Okey, di luar ni ada satu sudut. Dipanggil sudut apa ni? Sudut E ni. Kalau A, B dan C adalah sudut pendalaman, ni dipanggil apa? Sudut E ni sudut peluaran. Luar sudut peluaran. Jadi hasil tambah sudut pendalaman C dengan sudut peluaran E, berapa jumlah sudut dia? Kalau kita tambah C tambah E sama dengan 180 darjah. Mengapa 180 darjah? Mengapa 180 darjah? Mengapa 180 darjah? Okay, boleh lihat buku kerja masing-masing ada kan? Notanya boleh isikan Mengapa 180 darjah? Sebab dia garis lurus. Kan garis lurus kita dah belajar. Bab untuk garis lurus adalah ataupun sudut garis adalah 180 darjah. Boleh? Jadi sudut pendalaman A tambah B tambah C tambah D 360 darjah. Dan apabila C ditambahkan dengan E, jumlah dia 180 darjah. Jadi kalau C sama dengan 120, berapa E? Jadi 180 kita tolakkan dengan 120. Kita akan dapat sudut E 60 darjah. Sudut E 60 darjah. Boleh? Baik, ada soalan? Okey, dua konsep yang kita kena tahu dahulu. Kita kena faham dua konsep dahulu. Satu sudut pendalaman, satu sudut peluaran. Lepas tu rumus yang dua ni. Nampak tak di bawah ni? Okey.
Okey, dalam sisi 4 ada segi 4 selari. Kita pergi dulu segi 4 selari. Apa maksud segi 4 selari? Dipanggil segi 4 selari kerana ada dua garis yang bertentangan. Dia sama panjang dan selari. Okey. Yang ni kita tengok ada dua anak panah ni. Atas dan bawah ni dia seiring kan. Dia selari dan sama panjang. Sebab tu dia dipanggil segi 4 selari. Jadi sisi yang bertentangan adalah selari dan sama panjang. Boleh? Maka sudut ataupun sisi yang sebelah kiri dan kanan ni bertentangan kan? Dia adalah selari antara satu sama lain. Dan sama saiz. Sama saiz. Bila awak nampak je bentuk begini, maka kita boleh simpulkan sudut P sama dengan R, sudut S sama dengan Q. Maksudnya sudut yang bertentangan tu, sudut yang bertentangan adalah sama saiz atau sama nilainya. Contoh, jika P sama 30 darjah, R pun sama dengan 30 darjah. Jika P sama dengan 53 darjah, maka R sama dengan 53 darjah. Boleh? Okey, itulah 3 konsep yang kita perlu tahu untuk sisi 4. Sudut pendalaman, sudut keluaran, hasil tambah sudut pendalaman, hasil tambah sudut pendalaman dan sudut pengeluaran yang saling bertentangan. Di atas garis lurus dan sudut yang sama untuk segi 4 selari. Sudutnya sama bila bertentangan. Bertentangan. P sama dengan R, S sama dengan Q. Okey, kita nak namakan setiap sisi 4 yang berikut. Ada beberapa bentuk sisi 4 yang kita perlu tahu. Seperti segi 3 yang kita belajar. Ada kaki sama kan? Segitiga kaki sama, segitiga sama, segitiga yang tidak sama dan seterusnya. Jadi untuk sisi 4 ni kita lihat dulu yang ini. Ini dipanggil apa? Segi 4 apa? Sebelum kita ketahui ataupun kita jawab jawapannya, kita kena tahu sifat-sifat bagi segi atau sisi 4 ni. Okay, apa sifat dia? Sifat geometri dia. Okay, sifat geometri. Apa maksud sifat geometri? Ciri-ciri dia ada dalam sisi 4 ini. Dan geometri maksudnya apa? Geo tu maksudnya tanah ataupun bumi. Metri adalah ukuran dalam bahasa Yunani. Jadi sifat geometri bagi sisi ini kita bincang. Kita lihat simbol ini. Ini simbol apa? Ada dua ni, dia macam sama dengan kan, tapi dia tegak kan. Macam sama dengan. Simbol sama dengan.
Tapi bila diletak di atas gambar rajah ini, maksudnya sisi yang ini sama panjang. Sisi yang bertentangan adalah sama panjang. Sisi yang bertentangan adalah sama panjang. Dan dia selari. Selari. Okey? Apa maksud selari? Selari ni maksudnya dia sama arah dia dan dia tidak akan bertemu. Dia tidak akan bertemu. Kalau gasan yang ini tak ada, dia akan berterusan sampai bila tidak bertemu. Okey, simbol yang ini maksudnya apa? Sama panjang. Sisi yang bertentangan kiri dan kanan adalah sama panjang. Boleh? Ini simbol dia, maksudnya simbolnya ni, maksudnya sisi dia sama panjang. Kalau nampak dalam soalan. Lepas tu, setiap sudut pedalamannya, setiap-tiapnya 90 darjah. Simbol petak ni, seperti kotak ni, segi empat sama ni, adalah 90 darjah. 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah. Bila kita tambah semua sudut pedalaman, kita dapat hasil tambah. Hasil tambahnya sama berapa? 360 darjah. Okay, semak kalkulator masing-masing. 90 tambah 90 tambah 90 tambah 90 atau 90 darab 4. Baik, 90 darab 4 berapa? Sebab ada 4 sudut ni kan. 90 darjah, 90 darjah. Nampak anak panah dia? 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah. Akan menghasilkan 360 darjah. Betul? Okey, kita dah belajar perpenjuru. Berapakah perpenjuru dia? Berapakah bilangan perpenjuru bagi sisi 4 ni? Cuba lukiskan dekat buku kerja anda. Berapakah bilangan perpenjuru dia? Berapakah bilangan perpenjuru dia? Okey, cuba lukiskan. Dalam sisi 4 itu. Ni ada yang dapat? Jadi kita lukiskan bucu ke bucu. Bucu sisi 4 ini. 1. Jadi dia akan bahagi 2, 90 darjah ni. 90 darjah ni jadi 45 darjah, 45 darjah. Lagi satu, bucu ke bucu. 2. 2 perpenjuru kan? Betul? Dia dapat? Semua dapat? 2 perpenjuru. Dua perpenjuru. Sudah? Okey, kita dah bincang sisi dia. Kita dah bincang sudut dia. Sudut pedalamannya. Sisi, sudut, perpenjuru. Lepas perpenjuru, apa lagi sifat geometri dia? Paksi simetri. Okey, paksi simetri ni apa maksudnya? Paksi yang membahagi 2 sesatu sisi 4 tu dia akan bertemu. Contohnya awak ambil kertas A4, awak lipat.
Okey, kita buat demonstrasi. Ambil kertas A4. Dia bentuk seperti dalam gambar rajah kan? Nampak tak? Lepas tu kita lipat daripada kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Kita lipat. Dah ada kertas A4 masing-masing. Kita nak buat demonstrasi paksi simetri. Paksi simetri. Sudah? Sudah ada? Kita lipatkan kiri ke kanan ke kiri pun tak kisah. Kita lipatkan. Bertemu tak antara satu sama lain? Okey, kalau bertemu, maksudnya garisan yang kita buat di tengah-tengah itu adalah paksi simetri. Nampak tak? Paksi simetri yang kita lipat tu. Tempat yang kita lipat tu ataupun garisan yang kita belah tu adalah paksi simetri. Betul? Kita lipat kan? Bertemu tak antara satu sama lain? Kalau bertemu, maksud itulah paksi simetri. Dia sama Bila kita lipat, di tengah-tengah tu paksi simetri. Ada paksi simetri lagi tak? Untuk kertas A4 ni. Ada lagi tak paksi simetri? Ada lagi Jadi dari atas ke bawah. Ataupun atas bawah ke atas pun boleh lipatkan supaya dia bertemu. Kalau bertemu tu maksudnya kita tengah lipat dia di atas garisan paksi simetri. Jadi kita nampak macam cross kan ataupun palang. Kita lipat ke bawah kan. Jadi kita bilangan paksi simetrinya. Jadi kita dah lipat kiri ke kanan atau kanan ke kiri, satu paksi simetri ni. Lepas tu bawah ke atas atau atas ke bawah, kita buat atas ke bawah lah. Jadi paksi itu, paksi simetri ada dua. Satu, dua. Satu, dua. Boleh? Satu, dua. Jadi untuk sisi 4 ini dia ada dua paksi simetri. Maka dipanggil apa? Sisi 4 ini segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Okey, boleh isikan. Okey, boleh buat catatan tambahan. Lepas awak lukis penjuru dan paksi simetri. Okay, tuliskan di bawah segi 4 tepat kalau ada ciri-ciri yang kita bincangkan tadi. Okey, sudah. Kita terus kepada sisi yang lain.
Okey, akhirnya kita akan dapat bahawa daripada paksi simetri itu kita akan membahagi sudut di tengah ni jumlah sudut di tengah ni 360 darjah kan. Kalau kita pusingkan 360 darjah kan. Jumlah 30 darjah. Jadi kalau kita bahagi dengan paksi simetri, dia akan membentuk 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah. Sebab tu ada simbol 4 segi di sini. Maknanya 90 darjah tu ataupun 360 darjah dibagi 4. 360 darjah dibagi 4. Boleh? Jadi sudut di tengah-tengah pun ada Baik, kita pergi ke sisi yang ini. Sisi 4 yang ini. Okay, semua sisinya sama panjang kan? Simbol dia ada simbol ni kan? Simbol palang ni. 1, 2, 3, 4. Maksudnya sisi yang bertentangan adalah sama panjang Atas ke bawah sama panjang. Kiri ke kanan adalah sama panjang. Dan dia selari Cuma selari Selari. Selari maksudnya dia sama dia setara dan dia tak sengit lah. Maksudnya kalau yang ini stabil tengah-tengah, bawah pun sama. Jadi semua sudut pedalamannya setiap satu 90 darjah kan? 90 darjah, 90 darjah, simbol 4 segi sama kan? 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah. Okey, perpenjurunya. Cuba bahagikan perpenjuru dia. Berapa bilangan perpenjuru dia? Perpenjuru dengan paksi simetri tak sama Tapi kita lihat nanti perpenjuru ada juga paksi simetri di dalam dia. Dia saling bertindih Okey, dapat? Jadi perpenjurunya, maka perpenjurunya satu bucu dengan bucu kita hubungkan dengan satu garisan putus-putus. 1, 2. Jadi dia akan bahagi 90 darjah ni menjadi 45 45 darjah, 45 darjah sama dengan 90 darjah kan jumlah dia. Baik, paksi simetri. Kalau awak ada kertas yang berbentuk begini, awak boleh lipatkan cari berapa paksi simetri dia. Berapa paksi simetri dia. Okey, cuba cari kalau ada kertas yang segi 4 sama Atau dengan kreativiti awak masing-masing, cuba bentukkan segi 4 sama. Segi 4 sama. Okey, ada yang dapat segi 4 sama? Itu cikgu. Segi 4 sama. Segi 4 sama. Bentuk segi 4 sama Jadi awak lipat seperti segi 4 tepat tadi Segi 4 tepat tadi. Kiri kanan cikgu Dari kanan ke kiri.
1. Kita dapat 1 paksi simetri kan. Sebab dia, bila kita bertemukan antara kiri ke kanan, dia sama. Dia tak ada lebih ke atas dia. Dia akan bertemu antara satu sama lain. 1. Lepas tu kita lipatkan daripada atas ke bawah. Kita akan dapat macam segi 4 tepat tadi, 2. Okey, bucu dan bucu kita cuba lipatkan, bertemu tak? Sama-sama. Dia tak ada lebih. Bertemu kan? Kalau bertemu sama-sama dan dia bertindih atas satu sama lain, itulah paksi simetri. Nampak? Dia akan bentuk segi 3 kan? Dari atas bucu kita lipatkan ke bawah. Kita akan dapat paksi simetri lagi satu. Okay, dari kiri ke bawah kanan. Kiri ke bawah kanan juga kita akan dapat satu lagi paksi simetri. Kita dapat lagi satu lagi paksi simetri. Jadi jumlah dia berapa? 1. Okey, daripada kiri kanan 1, 2. Okey, kanan ke kiri bawah. 3. Kiri ataupun kiri atas ke kanan bawah. 4. Jadi kita akan dapat 4 paksi simetri kan? 4. Okay, kalau cikgu lukiskan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 1, 2, 3, 4. Okay, kita lihat slide. Sudah? Dah faham Jadi di atas slide ni benda yang real, benda yang betul-betul kita dah lipat. Kita cuba lukiskan di atas gambar rajah pula, bentuk abstrak. 1, 2, 3. Dia bertindih di atas penjuru kan? 4. Dan dia memotong 360 darjah Kerana kita akan dapat 90 darjah tu dia akan dibahagikan menjadi 45 darjah. Sebab tu ada simbol segi 4 sama di tengah-tengah. Itu sudut. 360 darjah dibahagi menjadi 90 darjah. 90 darjah dibahagi 2. Okey, 360 darjah dibahagi 4. 90 darjah kan? 90 darjah dibahagi 2 menjadi 45 darjah. Dapat? Okey, cuba lukiskan dekat atas buku kerja masing-masing. Jika dah muat turun. Maka boleh awak tuliskan nota tambahan. Penjuru ada 2. Bilangan dia ada 2 penjuru. Dan untuk paksi simetri ada 4. 4 paksi simetri.
dua perpenjuru, 4 paksi simetri. Jadi kalau awak lihat ciri-ciri ini, ada 4 simetri, ada 2 perpenjuru. Lepas tu semua sisi dia sama, adalah segi 4 sama. Segi 4 sama. Jadi kalau 3D dia bentuk cube kan? Ataupun dipanggil kubus. Bahasa Inggeris dia panggil cube lah. Cube. Yang transformer daripada asal pada cube kan. Cube dia bentuk robot transformer. Cube tu adalah daripada 2D, iaitu segi 4 sama. Dipanggil dalam bahasa matematik kubus. Kubus. Baik, sudah? Ada nak tanya tentang segi 4 tepat dan segi 4 sama? Jadi awak demonstrasi sendiri, kalau segi 4 tepat tu mengapa dia ada 4, maksudnya dia ada 2 paksi simetri aja. Segi 4 tepat tu. Segi 4 sama ada 4. Mengapa? Nanti awak cuba lipatkan, bertemu tak? Kalau kita lipatkan segi 4 tepat Okey, seterusnya. Okey, ini segi 4 selari tadi kita dah bincang. Jadi sudut yang bertentangan adalah sama nilainya, sama saiz Baik, kita nak lihat perpenjurunya. Dia ada perpenjuru tak? Perpenjuru adalah, kita temukan dia ada 2 bilangan perpenjuru 1, 2. Okey, cuba lukiskan perpenjuru dia. Sudah? Ada 2 perpenjuru kan? Baik, paksi simetri. Berapakah paksi simetri dia? Adakah sama dengan segi 4 tepat tadi? Yang ada 2 paksi simetri. Cuba kita fikirkan. Atau buat awak, kalau ada kertas yang bentuk macam ni, cuba awak lipatkan. Okay, contoh dia macam ni Awak cuba bentukkan dengan kreativiti awak sendiri. Bentukkan segi 4 selari. Lepas tu awak cuba lipatkan seperti yang kita buat tadi. Adakah dia bertindih atas satu sama lain? Okay, cuba kita buat. Okay, dah ada buat semua? Macam ni. Segi 4 selari. Macam-macam bentuk pun boleh. Jadi dia bawah selari dengan atas. Kiri dan kanan selari Okey, kita buat daripada atas ke bawah Kita temukan. Bertemu tak? Dia ada lebih sini kan? Dia tak bertemu antara satu sama lain kan? Dia tak bercantum. Okey, atas, daripada atas ke bawah tak boleh, tak ada paksi simetri. Okay, kiri ke kanan. Bertemu tak? Tak bertemu Dia tak bertemu kan? Antara satu sama lain. Nampak tak? Tak bertemu kan? Seperti yang segi 4 tepat. Apa kesimpulannya?
Dia tiada paksi simetri. Tiada paksi simetri. Bilangan paksi simetrinya kosong. Sifar. Sifar. Paksi simetrinya sifar. Untuk segi 4 selari. Dapat? Ni awak boleh tulis di bawah tu. Bilangan paksi simetrinya sifar. Boleh? Okay, seterusnya kita pergi yang ni. Dia seperti segi 4 selari. Tapi semua sisi yang bertentangan adalah sama. Maksudnya semua sisinya sama panjang. Jika 3 cm, semua 3 cm. Dan sudut yang bertentangan adalah sama saiz. Sudut yang di bawah ini, sebelah kiri bawah ke kanan atas, sama sudutnya. Simbol dia pun ada dua kan. Dua garisan sudut ni kan, melengkung ni. Ada dua lapisan kan. Maksudnya sama saiz. Sudut yang bertentangan adalah sama saiz. Gitu juga yang cikgu tunjukkan. Di kiri atas ke kanan bawah, sama saiz sudut dia. Jika 20 darjah, bawah pun 20 darjah. Maka bila kita lipatkan, kita akan dapat dua paksi simetri. Penjuru tu, memanglah kita akan dapat dua. Maka penjuru tu adalah juga paksi simetri bagi sisi 4 ini. Boleh? Baik, dia tak panggil segi 4 sama selari panjang kan. Segi 4 sama selari. Dia tak guna nama tu. Dia panggil rhombus. Rhombus. Macam rhombus lah. Bahasa Melayu. Kalau kita sebutkan dalam bahasa Inggeris, rhombus. Rhombus. Kita tak panggil segi 4 sama selari. Tak. Jadi nampak rhombus dia, awak kaitkan dengan segi 4 sama. Segi 4 sama, dia tegak. Tapi rhombus ni dia sengit sedikit. Okay? Dia sengit dan selari maksudnya sisi yang bertentangan tu selari. Sudah? Boleh? Nanti awak garis. Bila ada masa awak boleh cari penjuru dia dan garis simetri. Seterusnya, apa bentuk ni? Nama dia. Dia ingat lagi? Ada nampak tak? Tak jelas sangat Ada nampak tak garisan di tengah-tengah itu? Nampak tak? Halus saja halus Dia macam bukit bentuk dia kan. Nampak tak? Lepas tu ada garisan nak panah tu maksudnya selari lah Biasalah kalau nampak nak panah je maksudnya dua garisan bertentangan itu selari. Tapi kiri dan kanannya tak selari Tak selari. Maka ciri-ciri bagi sisi 4 ni, semua sisinya tidak sama panjang. Semua sisinya tak sama panjang Semua sisinya tak sama panjang. Okey, selalunya lah.
Jadi bila selari, yang ini selari, maka ada juga sisi yang bersebelahan kiri kanan ni sama. Ada yang sama. Okey, perpenjurunya. Baik, perpenjurunya dia tak bahagi sudut tu dengan sama. Dan bucu dia adalah tak sama macam kita buat. Dia tak bahagikan sama sudut dia bila kita buat perpenjuru dia. Okey, perpenjuru bagi sisi 4 ni dia pelik sikit. Dia tidak sama bila kita cantumkan. Maksudnya tak sama tu, kita tak boleh bahagi sudut tu sama. Maksudnya kalau 30 darjah, kita bahagikan dengan perpenjuru, dia tak dapat 15-15. Itu maksudnya. Untuk sisi 4 ni. Okey, paksi simetri, ada tak paksi simetri? Boleh agak tak? Ada tak paksi simetri? Okey, tiada. Dia tak ada paksi simetri. Dia awak nampak je bentuk ni, dia ada dua aja garisan selari. Dua garisan selari, dia panggil trapezium. Trapezium. Dia ada dua garisan selari aja. Okey, boleh tulis kat situ trapezium. Trapezium. Trapezium ni dia ada rumus dia sendiri. Ada rumus dia sendiri. Kalau segitiga tu untuk cari luas tengah darab tapak tinggi kan. Tapi untuk cari luas trapezium, kita akan masuk bab yang seterusnya nanti. Dia ada rumus dia sendiri. Dia tak sama dengan segitiga. Boleh? Sebab tu dia pelik sikit trapezium ni. Sifat geometri dia. Boleh? Ada nak tanya tentang trapezium? Dia tak ada paksi simetri. Penjuru dia pun tak bahagi sama sudut dia. Dia sengit-sengit dia penjuru dia. Tidak bersilang pada 90 darjah di tengah-tengah. Selalunya tengah-tengah tu ada 90 darjah, ada petak kan. Dia tak sama. Okey, lepas tu dia ada sama garisan selari yang anda panah ni. Dua garisan yang selari yang seiring sejalan. Dan kiri kanan tak selari Dan dia boleh katakan garisan sebelah menyebelah ni boleh sama sisi dia. Boleh sama panjang sisinya. Itu panggil trapezium. Okay, akhir sekali, pernah nampak bentuk macam ni? Dipanggil apa selalunya? Bentuk macam layang kan? Jadi kita tengok simbol je. Tengok simbol ni maksudnya dua garisan yang bertentangan di atas ni, yang bucu ni dan layang ni. Bila kita terbangkan, ini kepala dia punya depanan atau bahasa kita kepala kan. Kita akan nampak layang ni, kita panggil layang lah. Dia akan sama panjang dia. Mesti sama panjang kan, selalunya layang kan. Sama panjang kalau kita buat. Lepas tu yang di bawah ni ekor dia pun sama panjang. Sebab tu dia ada simbol satu je. Simbol macam ni kan. Satu simbol dia. Yang atas ni simbol dia sama dengan ada dua.
Sudut yang bertentangan adalah sama panjang. Ni sama panjang, ni sama panjang. Bawah ni pun sama panjang. Ekor dia sebelah-sebelah sama panjang. Okey, itu ciri dia. Dan sudut yang bertentangan adalah sama saiz. Ni sudut. Sudut saiz dia sama. Baik, lukiskan perpenjurunya. Bucu dengan bucu kan. Dia sama dengan tertulang. Kalau kita buat layang kan mesti ada tertulang dia kan. Ataupun lidi kan. Kita akan buat lidi seperti cross kan. Seperti palang. Itulah perpenjuru dia. Bagi layang-layang kan. Siapa pernah buat sendiri layang-layang? Kita akan buat lidi cross kan. Atau kita buat tengok iklan wow kan, dia akan buat cross dulu kan, palang, dia buat palang dulu kan. Itu dia punya perpenjuru dia. Okey, dah lukis perpenjuru dia, bentuk cross, bentuk palang. Kan. Kalau tak ada tulang ni, tak terbang lah layang kita kan. Tak kuat kan. Dia tak boleh. Angin tak dapat tampung layang-layang tu. Kalau tak ada tulang ni kan. Kita sebut tulang, tapi ini adalah perpenjuru. Baik, cari paksi simetri. Cuba cari paksi simetri. Siapa ada layang di rumah, adik dia punya apa? Cuba awak cari paksi simetri dia. Berapa ada? Berapa bilangan paksi simetri dia? Okey, boleh cari? Dalam masa 2 minit? Boleh? Okey, Nuriman, Amran, Fifi dapat paksi simetri. Kita cuba lipatkan Cuba lipat, kita bayang kalau tak ada objek, kita bayangkan bila kita lipat dia bertemu. Kalau atas ke bawah, kalau kita lipat bertemu tak? Tak bertemu kan? Antara satu sama lain. Tapi kalau kita lipat dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, dapat dia bertemu tak antara satu sama lain? Daripada sebelah kiri, luas sebelah kiri dan sebelah kanan kita temukan. Dapat tak dia bertemu sama-sama? Dapat Jadi dia ada satu saja paksi simetri kan. Bila kita lipatkan kiri dan kanan. Ada satu paksi simetri. Dia sama dengan perpenjuru. Dia bertindih dengan perpenjuru kan. Satu paksi simetri saja. Untuk dipanggil apa ni? Dalam bahasa matematik dipanggil lelayang. Jangan awak jawab layang-layang pula Layang-layang atau wow. Tak boleh. Mesti lelayang. Kalau awak tulis wow, dapat markah tak? Awak tulis wow ke lantan. Dapat tak? Tak dapat Awak kena tulis lelayang. Lelayang. Boleh? Okey, lukiskan dulu paksi simetri. Kita tuliskan nota sedikit. Penjuru dia ada 2 bilangan. Paksi simetri dia ada 1 saja. Boleh? Okey, nota lain. Sudut yang bertentangan adalah sama saiz.
Sisi yang bertentangan adalah sama panjang. Tengok simbol dia. Penting nanti awak nak buat kiraan, awak kena tahu, faham, mengingat sifat geometri bagi sisi 4. Okey, sudah? Sudah, kita masuk dalam soalan kiraan. Kalau dah sudah, kita masuk dalam soalan kiraan. Cari nilai X. Cari nilai X. Okey, sudah salin? Sudah isi buku kerja masing-masing? Sudah, kita terus kepada soalan cari nilai X dalam setiap rajah berikut. Okey, cari nilai X dalam setiap berikut. Okey, guna kalkulator masing-masing, cari X. Lepas tu baru awak tunjukkan jalan kerja. Berapakah X? Jadi, sudut pada laman A tambah B tambah C tambah D tadi, sudut pada laman hasil tambahnya berapa? Sudutnya semua 360 darjah. Jadi, tambahkan semua ni 96 tambah 69 tambah 40 tambah X sama dengan 360 darjah. Okey, cikgu terus buat jalan kerja dia. Contoh ni cikgu tunjuk contoh dulu. Awak boleh salin. Jadi soalan 2 awak boleh buat sendiri. Okey, kita boleh buat susunan ikut jam pun boleh. X tambah 96 tambah 69 tambah 40 kan. A campur B campur C campur D sama dengan 360 darjah kan. Ikut rumus yang tadi. Awak boleh lihat buku kerja awak nota awak tu. Ada di atas sekali kan. Okey. Gantikan dengan A tu sama dengan X kan. Okey. X terus ganti tak perlu awak tulis A tambah C, A tambah B tambah C tambah D sama dengan 360 darjah. Terus gantikan A to X tambah, okay, ikut jam kita akan bertemu 96 darjah. Kita nampak tambah 69 tambah 40 darjah. Awak boleh buat darjah pun boleh kosong di atas ni. Saya nak ringkaskan sama dengan 360. Okay, awak tambah semua berapa sini? Semua X tambah, semak guna kalkulator masing-masing. Kalau awak nak ada yang kesempatan, bantu cikgu dapat berapa? 96 tambah 69 tambah 40. 205 kan? Kita dapat 205 sama dengan 360 darjah. Sebab kita nak cari X kan?
Jadi cikgu buat ke kiri sikit. X sama dengan tambah sebelah kanan, sebelah kiri kan. Sebelah kiri ke kanan persamaan akan jadi tolak kan. Kita buat asas algebra. Dapat berapa? X. 155 darjah, betul ini untuk kiraan kalau soalan subjektif awak kena tunjuk macam ni. Untuk kiraan calculator awak boleh terus dapat terus dapat kalau awak faham konsep ni. Terus saja 360 tolakkan dengan semua yang awak tambah 96, 69, 40 awak dapat 155 darjah. Boleh? Senang kan? Mudah kan? Senang je. Jadi ini skema dia. Awak kena tunjuk macam ni. Untuk soalan subjektif Kalau dia suruh tunjuk, tunjuklah. Okey, awak lihat apa sudut ni. Namakan sudut ni dulu. Baru awak faham, baru awak boleh cari X ni berapa. Tengok ni ada garisan, anak panah ada 2 kan. Ada 2 anak panah dia ni. Ini ada 1. Ini ada 1. Apa maksudnya? Segi 4 apa? Segi 4 selari. Jadi segi 4 selari, ingat lagi tak? Apa konsepnya kalau segi 4 selari? Sudut bertentangan adalah sama saiz. Jadi X berapa? X berapa? Ini adalah, kita kenal dulu segi 4 apa? Segi 4 selari kan? Jadi sudut yang bertentangan adalah sama saiznya atau sama nilai dia. Jadi X berapa? Boleh rujuk balik nota ni atas sekali. Guru kerja awak tu. Di atas cikgu dah berikan bentuk dia 90. Sudut bertentangan sama saiz. Dia tak sama macam sudut segi 4 tepat. Kalau segi 4 tepat, memang awak akan dapat 155 berapa Tapi yang ini sudut bertentangan ni, dia sama saiz. Sama saiz ni maksudnya, X ni 55 lah. Bezakan Bukan awak tolak dengan 180. Itu sudut lain. Itu untuk segi 4 yang lain tak sama dengan segi 4 selari. Dia sama je. Sama saiz je maksudnya tu. Jadi sudut bertentangan dalam segi 4 selari adalah sama. Tak perlu awak tolak dengan mana-mana 180 ke, tak perlu. Itu tu segi 4 3 tu segi 4. Segi 3 ada. Yang ini tulis je salin balik X itu 55 darjah. Jadi kalau yang 1.5 darjah ni maksudnya yang bawah ni 1.5 1.5. Okey. Ini untuk yang ada sudut peluaran. Sudut peluaran. Okey, ni ada 2 kerja 2 langkah. Tadi kita buat 1 langkah kan? 2 langkah, kita selesaikan 1 langkah dulu. Ini kita cari sudut yang sini. Berapakah sudut ni dulu? Guna kalkulator. Katakan sudut sini Y lah Sudut Y ke, nak panggil sudut ni H ke, labelkan dulu. Okey, katakan saya nak katakan sudut yang ini sudut H katakan. Atau sudut A katakan. Okey, cari sudut A dulu. Okey, sudut A buat macam soalan 1 tadi untuk kita cari sudut A. Kalau cikgu akan katakan Y Okey, awak kira je dengan kalkulator. Cikgu akan tunjukkan terus kat sini.
cikgu labelkan Y. Jadi Y sama dengan 320 darjah. Jadi 320 darjah, tolakkan semua jumlah sudut ni. Kita akan dapat 120 Okey. Semak gunakan kalkulator masing-masing, dapat tak 120? Dapat tak 120? Oh, dapat lepas tu baru kita cari X. Macam mana cari X? Itu kita tengok buku kerja kita tadi. Untuk konsep yang kedua, sudut peluaran, hasil sudut peluaran ataupun sudut pendalaman dulu. Hasil tambah sudut pendalaman dan sudut peluaran yang bertentangan antara satu sama lain adalah 180 darjah. Maka X tambah 120 darjah sama dengan 180. X tambah dengan 120 darjah sama dengan 180. Maka X berapa? Maka X tambah tadi dengan X kan. Kita bawa ke kanan persamaan. Jadi tolak kan. Jadi X sama dengan 60. X sama dengan 60. Nampak tak? Ada pula garisan ni. Sekejap kan. Tak nampak. Padam dulu. Tak nampak. Ni. Dapat 140. Jadi X $120 tadi kita tolak dengan 180 sebab dia garis lurus kan. Sudut X ni di atas garisan lurus. Selalunya dalam soalan dikata garisan ni lurus. Lurus tu 180 lah jumlah dia. Jadi 180 tolak dengan 120 dapat 60. Okey, boleh salin. Baik, ada soalan? Tak ada boleh faham sebab yang ini nampak aja ada garisan, lepas tu ada X ni di luar daripada sisi 4 ni dipanggil sudut peluaran. Jadi sudut peluaran tu dia Y campur X sama dengan 180. Jadi kita boleh cari X. Baik, soalan 4 ni awak boleh buat sendiri kena pastikan berapa. Jadi X dia awak mesti dapat 55 Awak boleh buat masa lapang nanti. Dapatkan X 55. Boleh? Okey. Terus kita buat quiz sebelum kita habiskan kelas kita. Boleh? Okey, cikgu bagi pautan pada awak boleh buat. Okay. Sebelum kita akhir kelas kita, cuba buat quiz untuk segi 3 dan poligon uji pengetahuan anda, awak semua, ada awak faham tak topik lepas. Okay, cikgu share dekat incorporate message atau chat ni. Awak terus saja boleh buat Okay, dapat tak? Pautan dia. Okay, download. Pautan itu terus boleh buat
Kita siapkan sampai dalam 5 minit kita boleh siap kan. Okay, kita selesaikan dalam 12.35 ke. Kita ambil masa sikit 12, kita habis 12.35 kita tamat kuis kita 12.35. Okey, boleh buat kuis. Kalau ada soalan boleh tanya. Tak boleh masuk Awak guna kalau guna handphone gunakan Gmail yang sah lah. Gmail ibu bapa awak ke. Awak cuba. Yang selalu awak boleh masuk guna Gmail siapa? Oh, Gmail awak Gmail awak tak boleh? Tak boleh, awak cuba jawab je, nanti cikgu tandakan siapa yang tak dapat. Yang Nurman dapat tak? Tapi awak tak boleh rekod nanti. Awak tak dapat markah. Tak dapat. Cuba guna Gmail yang awak biasa guna Tak dapat buka. Cikgu dapat buka ni. Pelik Guna Gmail yang sah lah, yang biasa awak guna lah. Yang awak register. Guna Gmail ibu bapa awak ke? Cuba guna Gmail ibu bapa. Awak nak masuk, awak kena masuk Gmail dahulu. Kalau guna handphone, masuk Gmail dahulu yang sah. Lepas tu baru awak klik pautan tu. Cuba. Soalan senang je. Kalau tak buat sayang tak dapat. Nak dapat markah kan? Markah penuh kan? Okay, cuba lagi sekali. Boleh tak? Cikgu cuba Gmail lain boleh. Gmail cikgu yang lain boleh. Cikgu cuba yang lain. Guna Gmail lain pun boleh. Ada masalah. Masalah. Siapa awak hantar pautan Gmail awak, nanti cikgu masukkan dalam Gmail awak. Kita cek lah dalam email awak Kalau tak boleh juga. Cuba awak hantar dekat incoming message Gmail awak. Nanti cikgu hantar kepada Gmail awak sendiri. Boleh? Cikgu dah lama tak buat live. Nanti cikgu nak tamatkan live dekat Facebook. Jadi ini untuk Facebook Jadi siapa yang menonton FB live boleh serta kelas cikgu pada hari ini Sabtu pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari 12 tengah hari. Boleh kontak nombor telefon cikgu 0172109281 untuk penonton FB live
boleh hubungi Cikgu Syam ya untuk join kelas pra-algebra minggu depan. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, ini untuk FB ya. Gmail Zulkarnain ya. Tak silap saya ada WhatsApp cikgu WhatsApp. Okey, memang pun cuba untuk masuk. Hakim. Sekejap ya. Okay, cikgu dah send. Cuba nanti. Cuba lagi. Kosong 1128179297 ni siapa? 0112817997. Ada pelajar algebrik yang WhatsApp cikgu ke? Sebentar tadi? Tak ada. Okay, cikgu dah send pada Gmail masing-masing. Cuba tengok Gmail masing-masing, boleh buka tak? Cuba Cuba lagi. Cuba lagi untuk buka pautan yang cikgu beri ni. Mungkin line sana tak berapa kuat. Just try je lah. Cuba je lah. Tak dapat juga. Nanti cuba waktu yang lain lah Buat dia sampai due ataupun tarikh akhirnya sebelum kelas minggu depan Awak cuba buat Kalau tak boleh juga masuk. Buat waktu senang. Bila line internet dah kuat. Buat sebelum kelas minggu depan bermula Sebelum kelas minggu depan bermula. Nanti cikgu akan semak siapa dah hantar Boleh? Okey, boleh masuk tak? Okey, tak boleh. Nanti waktu senang awak cuba buat Nanti cikgu ikhtiarkan macam mana cikgu nak hantar ni supaya awak dapat buat Tapi sebelum ni ada yang dah buat ada yang macam Fifi dah buat. Norman pun pernah buat kuis cikgu kan. Boleh masuk Jadi cuba awak trace balik Gmail mana yang awak boleh masuk tu. Nanti awak cuba masuk Baik, jadi awak buatlah sebelum kelas minggu depan cuba buat. Boleh? Nanti awak boleh tahulah awak faham ke tak faham subtopik ni.
Boleh? Jadi kita akhiri kelas kita. Akhiri kelas kita. Selamat bercuti. Dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Bye-bye. Bye-bye. Assalam. Selamat tengah hari. Bye. Okay, bye semua.